Melati kuntum, tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Hasidatul Atirah binti Abdul Rauf, pemegang kad metrik D202096828, akan menyampaikan pengucapan awam yang bertajuk stres dan cara-cara mengatasinya. Apakah yang dimaksudkan dengan stres? Stres adalah tindak balas emosi, fizikal dan juga mental akibat perubahan dalam sesuatu keadaan yang berlaku dalam kehidupan manusia. Stres merangkumi tekanan, bebanan, kebimbangan, keletihan, konflik, panik, kemurungan dan juga tidak bermaya. Kita sering memandang ringan terhadap stres, namun tahukah anda stres juga boleh membawa kepada maut? Kegagalan menangani stres boleh membawa kesan buruk kepada masyarakat maupun setiap individu. Stres mampu melemahkan sistem imun tubuh yang akhirnya membawa kepada penyakit-penyakit berbahaya seperti kanser dan juga sakit jantung. Stres boleh membunuh, maka jangan biarkan ia membunuh anda maupun orang yang anda sayangi. Justru, gejala stres perlulah diatasi dengan segera agar kita tidak menjadi mangsa yang seterusnya. Jadi, apakah cara untuk mengatasi gejala ini? Yang pertama ialah pengambilan makanan yang seimbang. Pengambilan makanan yang seimbang dapat menghindari faktor stres. Tahukah anda apabila kita stres, ia boleh mengurangkan tenaga, menghakis memori, melemahkan sistem imun, mengganggu emosi, mengurangkan tumpuan dan juga memberikan kesan kepada semua organ serta fungsi tubuh kita. Pemakanan yang seimbang dan betul serta mengikut masa membantu dalam memberikan tenaga bagi menghadapi aktiviti seharian. Selain itu, mengambil diet yang seimbang juga penting untuk menjamin tubuh badan mendapat zat yang diperlukan. Justru, pastikan anda mengambil makanan yang menyumbang kepada kesejahteraan tubuh badan seperti protein, vitamin, asid folik dan juga mineral. Kedua, berinteraksi dengan rakan-rakan dan keluarga. Sebagai seorang manusia, wajarlah kita memerlukan sokongan daripada insan lain. Dengan itu, meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan dapat mengurangkan kerungsingan minda. Malah, kita juga dapat berkongsi dan meluahkan masalah agar dapat membilas semula pandangan yang positif terhadap sesuatu. Apabila merasa tertekan, adalah baik jika kita berkongsi dengan individu yang boleh dipercayai agar bebanan akan menjadi lebih ringan. Yang terakhir ialah menentukan keutamaan dalam kehidupan dan tugasan. Bercita-cita tinggi merupakan kualiti yang positif namun mampu membawa kepada kesan yang sebaliknya sekiranya ia melebihi kemampuan diri. Justru kita perlulah berpada-pada dalam melaksanakan tugas. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah Fatir ayat 34, dan berkatalah mereka, segala puji yang tertuntuk bagi Allah yang telah menghapuskan perasaan duka cita dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami Maha Pengampun, lagi sentiasa memberi balasan yang sebaik-baiknya. Setiap individu harus mengatur apa yang terpenting dalam kehidupannya dan dalam tugasannya. Sebagai contoh, bagi konteks pelajar, kita sememangnya mempunyai senarai tugas yang perlu dipertanggungjawabkan. Oleh hal yang demikian, kebijaksanaan pelajar untuk menyusun jadual kerja serta memberi keutamaan dapat membantu menghindarkan diri mereka terperangkap dalam tekanan. Namun, jujurnya, kaedah-kaedah ini mungkin tidak dapat menyelesaikan masalah stres secara menyeluruh. Adalah penting untuk kita berusaha dalam mengurangkan risiko gejala ini. Seseorang itu perlulah mempunyai kawalan terhadap hidupnya bagi melindungi diri dan juga kesihatan. Ingatlah untuk menyayangi diri dan menanamkan minda yang positif. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.